Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam MG Flash 23 Julai bersama saya Khalis Kadir. Malaysia masih mengalami inflasi pada kadar terendah di Asia Tenggara. Hasil usaha berterusan kerajaan menanganinya dengan memberikan subsidi berjumlah 77 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan sentiasa mendengar dan menyelami keluhan keluarga Malaysia mengenai kenaikan harga barang, khususnya membabitkan bahan makanan. Menurut beliau, bagi tujuan itu, 1.1 bilion ringgit dibelanjakan untuk subsidi ayam dan telur dan 4 bilion ringgit untuk minyak masak paket. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ketidaktentuan ekonomi global dan krisis geopolitik serta perubahan iklim dunia memberi kesan dan cabaran kepada kos sara hidup keluarga Malaysia. Kenaikan harga jagung bijiran dan baja serta kenaikan kos logistik telah menyebabkan peningkatan harga barangan yang menyaksikan kadar inflasi juga meningkat tinggi. Namun begitu, Malaysia masih mengalami nilai inflasi pada kadar terendah di Asia Tenggara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Stadium Sultan Muhammad ke-4 di Kota Baru, Kelantan pagi tadi. Keratan sebuah akhbar menjadi bukti bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memberikan pandangan bahawa Malaysia perlu berhenti membayar kepada waris Sultan Sulu. Laporan bertajuk Henti Bayar kerana langgar syarat Dr. Mahathir pada 13 Mac 2013 itu dikongsi Datuk Seri Najib Tun Razak di media sosialnya hari ini. Katanya, artikel berkenaan disimpan Yayasan Kepimpinan Perdana dan ia membuktikan pembabitan beliau yang mendesak kerajaan pimpinannya ketika itu menghentikan pembayaran. Ahli Parlimen Pekan itu berkongsi keratan berita berkenaan selepas Dr. Mahathir menyalahkannya berkaitan tuntutan waris Hulu kepada Malaysia bernilai lebih 66 bilion ringgit selepas pembayaran kepada kumpulan itu dihentikan pada 2013. Dalam keratan berita itu, Dr. Mahathir dilaporkan berkata, bayaran penyerahan wilayah tahunan sebanyak RM5,300 kepada individu yang mendakwa sebagai keturunan Kesultanan Sulu perlu dihentikan kerana mereka telah melanggar syarat. Ia susulan tindakan mereka menceroboh Lahadatu Sabah hingga menyebabkan kematian anggota keselamatan negara. Sebuah premis hiburan di Pusat Komersial Anggun Rawang yang beroperasi tanpa permit sah serta berselindung sebagai restoran yang juga tanpa lesen perniagaan mengundang padah apabila disita Majlis Perbandaran Selangor MPS malam tadi. Ketua Bahagian Operasi MPS, Paramasivam Chiliah berkata, pemiliknya tidak mengendahkan kelonggaran selama 7 bulan yang diberikan pihaknya sebelum ini bagi mendapatkan kelulusan. Menurutnya, premis yang beroperasi sejak tahun lalu itu pernah dikenakan kompaun polis kerana menjalankan aktiviti hiburan yang tidak dibenarkan. Jelasnya, ia antara 5 premis restoran dan bar yang disita pihaknya atas pelbagai kesalahan dalam ops lesen hiburan selama 3 jam yang berakhir jam 12 tengah malam. Susulan itu, tindakan tegas diambil setelah kelonggaran diberikan pihaknya gagal dimanfaatkan premis terbabit. Tambahnya, 4 premis itu turut disita kerana melanggar syarat lesen dengan menjual minuman keras tanpa permit. Sehubungan itu, MPS merampas pelbagai peralatan hiburan serta lebih 400 botol minuman keras yang tidak dimohon kebenaran menjual di premis mereka. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1 Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Selangor 2001 dan Seksyen 3-1 Undang-Undang Kecil Perlesenan Establishment Makanan MPS 2007. Kesalahan itu juga akan disiasat mengikut Seksyen 43 Pelesenan Trade Perniagaan dan Perindustrian MPS 2007 serta Seksyen 70-11 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974.
Lebih 330 orang daripada 120 keluarga terjejas akibat banjir kilat di beberapa kawasan di Seremban berikutan hujan lebat sejak jam 7 malam tadi. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sembilan, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Syukri Maknor berkata, hujan lebat mula reda jam 11 malam. Menurutnya, paras air paling tinggi ketika itu merekodkan kenaikan hingga 0.5 meter di beberapa kawasan. Jelas beliau, kawasan terjejas ialah Kampung Ismail, Kampung Cedang, Taman Happy dan Kampung Seri Mantau. Tambahnya, rumah yang terletak berdekatan sungai dan kawasan rendah dinaiki air dengan cepat, namun dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, tiada pusat pemindahan dibuka. Dalam kenyataan hari ini, lebih 20 anggota meliputi APM dan polis bersama orang awam membantu mengeluarkan mangsa dan mengalihkan barang ke tempat selamat. Baik, beralih ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 1,700 orang dilaporkan terkorban akibat gelombang haba di Sepanyol dan Portugal. Susulan keadaan yang semakin kritikal, Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Eropah Hans Kluge menggesa tindakan bersama untuk menangani perubahan iklim. Katanya, sejak beberapa dekad lalu, ratusan ribu orang terkorban akibat gelombang haba ekstrim disusuli kebakaran hutan yang berlaku. Selepas mengganas di semenanjung Iberia, bahagian Eropah lain turut berdepan dengan bencana yang sama. Di Itali, amaran gelombang haba dikeluarkan di 16 bandar di seluruh negara, di mana suhu terburuk dicatatkan mencecah 40 darjah Celsius di utara Milan, manakala Bologna dan Rom dijangka mencapai 39 darjah Celsius. Buat 3 bulan berturut-turut sejak Mei lalu, suhu negara direkodkan antara 2 hingga 3 darjah, melebihi musim purata dan ia dijangka berterusan sehingga awal Ogos ini. Pasukan bomba Itali memaklumkan sebanyak 32,921 kebakaran berlaku sejak 15 Jun hingga 21 Julai lalu, iaitu 4,040 lebih banyak berbanding tempoh sama tahun lalu. Suspek pembunuh bekas Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe akan menjalani penilaian psikiatri sehingga akhir tahun ini. Tetsuya Yamagami yang juga bekas anggota tentera laut telah berjaya ditahan sejurus melepaskan tembakan dengan menggunakan senapang buatan sendiri. Nikkei melaporkan penilaian itu akan berlangsung sehingga 29 November ini. Katanya, Mahkamah di Nara di barat Jepun membenarkan permintaan pendakwa raya supaya Yamagami ditahan untuk pemeriksaan psikiatri. Ia bagi menentukan sama ada Yamagami akan didakwa kerana menembak atau sebaliknya. Ia dibuat di daerah di mana suspek berusia 41 tahun itu tinggal dan pembunuhan berlaku pada 8 Julai lalu. Berita itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Teruskan setia bersama Malaysia Gazette bagi mengikuti pelbagai berita terkini melalui platform media sosial di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Saya Khalis Kadir, kita bertemu lagi dalam MG Flash 7 malam nanti. Assalamualaikum dan salam hormat.